والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، Alhamdulillah. Mari kita bersama mengucapkan istighfar syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala di atas limpah kurnia, izin dan inayahnya juga dapat kita bertemu lagi meneruskan pengajian kita. InsyaAllah kita akan memulakan hadis yang pertama untuk kitab Kemuliaan Rasulullah SAW yang ditulis oleh seorang ulama besar Al-Allamah Muhaddits Sayyid Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Umari Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Kitab yang dalam karya asalnya bertajuk Afdal Maqul fi Manaqib Afdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya saya mohon sedikit kemaafan kerana sedikit terlewat bermasa jam yang agak berat kita tadi di Selayang Darawal. Sebetulnya dalam masuk latar apa pula juga kita pecut tak lain tahu nyari kepada saya dengan saya terbang supaya cepat sampai insyaAllah. Syukur Allah Ta'ala izinkan sampai dengan selamat. Baik, Alhamdulillah, kita mulakan hadis pertama kitab ini, yakni berkenaan soalan yang begitu penting yang pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kajian yang berada di dalam kitab ini adalah berkaitan haqiqatul Muhammadiyah dan memahami hakikat Nabi Muhammad SAW. Justru itu, dianya menjadi suatu rukun yang penting dalam keimanan kita. Dalam kalimah lain, biasanya para masyayikh sebut ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Ya. Sekiranya tidak ma'rifah, manakan boleh hadirnya hub, kecintaan. Hub itu, kecintaan itu hadir setelah kita ma'rifah, setelah kita kenal terhadap seseorang atau sesuatu. Dan bila datangnya hub, datangnya cinta, barulah akan datang bersama dengannya komitmen, iltizam, kesungguhan, pengorbanan dan seterusnya. Nah, ini menjadi syarat penting untuk kesempurnaan iman kita. Kerana salah satu daripada dua soalan wajib immigration kubur nanti yang semua kita pasti kena. Tak ada siapa boleh melepas diri. Tak ada siapa. Orang besar ke, orang kecil ke, pangkat ada ke, pangkat tak ada ke, masuk je liang lahat, dia ada sesuatu yang kita kenal, kita panggil immigration kubur. Soalan mudah aja. Soalan ni soalan bocor seisi alam. Semua orang dah tahu. Ya. Pertama akan ditanya tentang ma'rifatullah. Man rabbuka. Nampak macam mudah. Tetapi kalau hidup di dunia tidak benar-benar hidup selaras dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, soalan itu pasti sukar untuk dijawab. Yang kedua, ulama sebut ada dua kaedah. Satu, mungkin ditanya man nabiyyuka. Atau satu lagi, malaikat tunjuk gambar seorang lelaki dan ditanya man rijal, siapakah lelaki ini? Nak jawab lagu mana? Hafailah lagu mana, hafai pun masa di dunia. Kalau kita hidup di dunia tidak benar-benar menyempurnakan cara hidup yang Nabi SAW tunjukkan, yang Nabi mahukan kita hidup di dalam syariat Islam, yakni syariat Nabi Muhammad SAW itu,
Selagi itu kita tidak akan boleh menjawab soalan yang bakal ditanya man rijal, untuk kenal. Kerana yang kenal itu nanti bukan tubuh badan kita, tetapi roh. Sebab itu para ulama sebut sangat penting untuk kita benar-benar melatih, mengasah, polish, orang sangat panggil polishing your state of spiritual being. Betul? Yang roh. Kalimah yang apa ni dalam bahasa Arabnya bersebut ma'rifatul roh. Itu dia. Agar roh tu kembali ma'rifat akan apa yang pernah kita lafazkan, kita ikrarkan, kita persaksikan dulu ketika di alam roh. Bila Allah bertanya, alastu bi rabbikum, semua menjawab bala syahidna. Para ulama sufi khususnya mengkhususkan yang pertama sekali menjawab soalan itu adalah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Ruhul Ahmad. Itu disebut Ahmad, Ruhullah, itu hanya masih Allah. Jadi itulah dia yang pertama menjawab soalan Allah Ta'ala. Kemudian diikuti para roh yang lain. Persaksian itulah yang kita duk belajar semua di alam dunia ni. Kita duk mengaji ni untuk mengembalikan ingatan itu terhadap roh, untuk roh itu kembali tasdik, membenarkan segala yang pernah kita sumpah, ikrar, taat, setia dahulunya di alam roh sebelum Allah izin roh itu untuk masuk dalam kapsul yang kita sebut badan ini, dan akhirnya diizinkan untuk berkelana di alam malak, di alam syahadah ini. Jadi bila kita boleh hidup atas dunia ni, perbanyakkan syukur. Sebab kalau tuan-tuan mengaji biologi, sperma tu dia berebut beratus banyak alih-alih tu. Yang berjaya Allah izin melekat pada dinding apa? Kalau belajar biologi tu kan. Siapa ingat sains? Siapa dulu masa 3 5 3 4 kelas sains belajar biologi? Ingat tak? Sperma tu berjaya melekat di dinding ovari tu baru dia boleh masuk biologi pula dah. Betul tak? Kelas Science 101, Biology 101. Nak melekat tu, dia berebut, dia bersaing, dia compete dengan ratusan ribu sperma yang lain. Bila Allah izin kita hidup ni, makna kita ni sudah pun secara fitrahnya menjadi juara dah. Juara di kalangan siapa? Di kalangan ribuan sperma yang lain berebut, habis semua lain KO. Kita Allah izin melekat, kemudian Allah izin hidup di atas muka. Itu yang kena kita syukuri, ya. Dan yang lebih besar lagi yang wajar kita syukuri, malah wajib kita syukuri, apa dia tuan? Dalam sekian juta, sekian ribu manusia yang Allah izin mulai Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ayahanda kita kan. Dalam ramai itu, kita ni Allah Ta'ala pilih untuk ditakdirkan, diizinkan hidup di atas muka bumi ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu wajib atau tidak untuk kita syukuri, tuan-tuan? Wajib. Bayangkan Nabi Allah Musa, apa gelarnya? Kalimullah, yang boleh berbicara langsung dengan Allah Jalla wa'ala, bukan calang-calang Nabi dan Rasul. Maqam baginda adalah nombor 3 di dalam senarai para Rasul Ulul Azmi. Nombor 3, tuan-tuan, bukan nombor 3 paling corot dah, nombor 3 paling atas sana dah. Para Nabi semua sekali ada 124,000. Dalam 124,000 tu 313 daripadanya adalah para Nabi dan Rasul. Daripada 313 para Rasul, yang wajib kita ingat adalah berapa? 25 daripadanya para Nabi dan Rasul. Daripada 25 itu, 5 daripada mereka para Anbiya ini terpilih berada dalam kategori paling utama, paling Allah kasihi, yakni para Nabi dan Rasul Ulul Azmi, yakni yang paling dahsyat, paling hebat Allah Ta'ala uji, yang tidak ada satu makhluk pun yang akan mampu melalui ujian seperti yang para Nabi dan Rasul yang kelima-lima ini lalui. Justru Nabi Musa, kedudukannya yang ketiga. Begitu pun ketika di langit, apabila Sayyidina Jibril memperlihatkan umat para Nabi, bila ditunjukkan ramainya umat Nabi Musa, beliau mulai berbangga, ramai umat seronok lah. Tapi bila dia tengok di satu ufuk langit, nampak lagi ramai. Nabi Musa bertanya, ya Jibril, itu umat siapa? Sayyidina Jibril kata, itu umat Nabi akhir zaman, lagi ramai daripada umat Nabi Musa alaihi wasallam. Maka Nabi Musa meminta, ya Rabb, jadikanlah aku Nabi akhir zaman. Allah Ta'ala kata apa? La ya Musa, la. Kerana engkau telah lahir awal, terdahulu. Nabi akhir zaman tak ada orangnya. Bila
Begitu dijawab oleh Allah Jalla wa'ala, apakah seterusnya permintaan Nabi Musa? Itu yang kata kalimah Allah kan. Minta satu tak boleh minta nombor dua kan. Minta tu boleh. Tak ada tunggu-tungguan. Mana ada Nabi yang berani minta Allah Ta'ala dulu. Boleh. Minta kali kedua. Jika demikian ya Allah, engkau jadikanlah aku umatnya Nabi akhir zaman. Demikian sekali. Nabi Musa minta untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni yang telah Allah pilih sedia kala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbanyakkan syukur. Insafi hakikat ini, sempurnakan tugas kita di atas muka bumi ini sementara kita diizinkan hidup. Apa tugas kita? Kita umat Nabi Muhammad SAW ni ada gelarannya. Apa gelaran pada kita ni? Khaira ummah. Inilah dia sebaik-baik umat, umat pilihan. Justru tu kalau Allah uji, memang ujian dia hebat dan dahsyat. Kerana umatnya umat terbaik berbanding semua umat yang pernah hidup atas muka bumi ini. Inilah umat pilihan, umat terbaik. Justru untuk umat yang terbaik, ya, the chosen ummah, tentunya ujian, ya, mihnah, tribulasinya juga akan dahsyat dan hebat, selaras dengan maqamnya. Demikian, ya. Apabila demikian, kita ada tugas. Tugas kita apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh ke arah kebaikan dan menjauhi segala yang Allah larang. Dan untuk itu, maka ada beberapa perkara yang sangat penting untuk nak sempurnakan tugas. Perkara awal yang harus kita sempurnakan adalah pertamanya soalan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sesungguh-sungguh kenal. Dan untuk nak kenal Allah, dia wajib melalui pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ datangnya kepentingan ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam taslima. Dan ini yang kebanyakan orang sekarang ini, bila kesibukan duniawi mengejar dia, dia tidak menjalankan tanggungjawab untuk benar-benar mengenali Nabi. Sehingga kan apabila azan, mereka masih bercakap-cakap, tak ambil peduli. Sedangkan pencinta-pencinta Nabi, para muhibbin, sangat menanti laungan azan. Kerana satulah, kita akan dapat menjawab setiap kalimah azan. Dan di dalam azan itu nanti, bila diikuti dengan doa selepas azan, ada suatu intipati penting yang menjadi ibu, ya, the essence of the doa. Dalam kita menyambut azan ni, apakah dia intipati paling penting dalam tu, tuan-tuan? Intipati paling penting dalam doa lepas azan adalah kita bermohon kepada Allah untuk Allah menunaikan janjinya. Apa dia? Yakni untuk mengurniakan al-wasilah, yang mana dalam hadis yang sahih Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang mendoakan kepadaku satu tempat yang disebut al-wasilah, yang berada di Jannatul Firdaus al-A'la, hanya untuk satu saja, hanya untuk seorang saja makhluk, tidak ada yang lain yang layak, maka Nabi SAW mengharap untuknya lah tempat itu. Dan memang itulah haknya untuk Nabi SAW. Barang siapa yang berdoakan untuk itu, maka Nabi kata apa? Wajiblah ke atasnya menerima syafaatku. Maka itu yang direbut oleh muhibbin, kesempatan menyambut azan, kerana doa lepas itu yang penting untuk mendoakan agar al-wasilah itu Allah Ta'ala kurniakan kepada Sayyidul Wujud, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam taslima. Dan alhamdulillah, di atas dasar itulah maka kita berusaha untuk mengenali Nabi. Maka kitab ini insya-Allah kita mulai kajian dan pengajian insya-Allah. Tuan ya, mungkin malam ni kita sempat untuk sentuh hadis yang pertama dulu. Ya, kalau ada kesempatan masuk hadis kedua insya-Allah. Ya. Hadis pertama ini berikutan soalan yang sangat penting yang para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berkenaan bilakah kamu dilantik menjadi seorang nabi? Ni kita nak kena faham boleh ni. Ni tentang nubuwah dan bi'tsah. Sebab ada orang umur dah banyak pun, dua benda ni dia tak faham-faham lagi. Bila kita tanya kat dia, bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi? Kebanyakannya akan jawab apa? Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi kita umur 40 tahun. Agak-agak betul tak jawab?
Dengar macam betul. Dengar macam betul. Tapi betul ke jawapan tu? Siapa yang kata betul? Tolong angkat tangan. Siapa yang kata betul? Jawapan lagu tu. Oh, ramai tak ada yang kata. Takut silap. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Kalau soalan ditanya pada kita, bilakah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi? Kalau kita jawab, Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi ketika berusia 40 tahun, maka jawapan tu salah. Salah. Kenapa? Kerana nubuwah, Nabi telah diangkat menjadi seorang Nabi jauh lebih awal dan terdahulu. Ini insyaAllah nanti berhadap di sahih ni akan membahaskan tentang perkara itu. Tetapi kalau soalannya, bilakah Nabi diutuskan jadi seorang Rasul, maka barulah betul jawapannya ketika usia baginda sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Itu beza tadi, bid'ah dan nubuwah. Tuan-tuan rahmat Allah. Yang ni nanti bila kita balik, kita perjelas pula ke anak isteri kita, bagi dia faham guna molek benda ni. Ini berkaitan haqiqatul Muhammadiyah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, mata wajabat laka an-nubuwwah? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa Adamu baina ruhi wal jasad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bilakah kamu dilantik menjadi seorang nabi? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kalimah mata wajabat lakan nubuwah, yang bermaksud bilakah kamu dilantik menjadi seorang nabi. Demikianlah bentuk lafaz bagi riwayat ini, dan ia juga merupakan riwayat Al-Hakim, Abu Nu'aim, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim menyatakan bahawa riwayat ini sahih. Dalam riwayat yang lain, mata kutibta nabiyyan, qala sallallahu alaihi wasallam, kutibtu nabiyyan wa Adamu baina ruhi wal jasad. Yang bermaksud, bilakah kamu ditulis, yakni dilantik menjadi seorang nabi? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditulis bagiku, yakni dilantik bagiku menjadi seorang nabi ketika Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Ini merupakan riwayat Abi Amr dan Ismail ibnu Najid. Riwayat yang lain berbunyi, mata kunta nabiyyan, yang bermaksud bilakah kamu menjadi seorang nabi? Lafaz ini merupakan riwayat Sayyidina Maisarah. Hadis ini akan kita sebut pada hadis kedua, bila masuk hadis kedua nanti insya-Allah, mungkin next kuliah insya-Allah. Di dalam riwayat Asy-Sya'bi bahawa seorang lelaki berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mata stunbita? Qala wa Adamu baina ruhi wal jasad hina ukhidha minni al-mitsaq. Yang bermaksud, bilakah kamu diambil menjadi seorang nabi? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Adam berada di antara roh dan jasad. Ketika itu diambil perjanjian daripada. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. As-Sanabihi berkata, qala Umar, Sayyidina Umar pula bertanya, qala Umar, mata ju'alta nabiyyan? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa Adamu munjadilun fit tin. Umar berkata, bilakah kamu dijadikan seorang nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika Adam ditempa dengan tanah. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Dalailun Nubuwah. Riwayat ini tuan-tuan membawa maksud yang hampir sama, yaitu perkhabaran berkaitan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya kenabian tersebut pada roh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang telah diciptakan sebelum roh-roh makhluk yang lain. Riwayat yang berbunyi, bilakah kamu ditulis? Lafaz ditulis dalam riwayat ini membawa maksud diwajibkan dan ditetapkan.
Sesungguhnya perkataan ditulis digunakan untuk bawa maksud wajib sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi kutiba alaikumus shiyam, yang bermaksud diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kemudian kataballahu la'aghlibanna ana wa rasul, Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Surah Al-Mujadilah ayat 21. Kemudian kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas. Surah Al-Baqarah ayat 178. Dan semua ayat-ayat tadi dapat disimpulkan bahawa maksud hadis-hadis di atas ialah Allah Jalla wa A'la melimpahkan ketetapan kenabian ke atas ruh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, atau yang disebut haqiqatul Muhammadiyah, yakni sebelum Nabi Allah Adam AS diturunkan ke bumi dan sebelum ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Jadi ditetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW ketika itu. Dia membawa maksud bahawa baginda SAW diciptakan terlebih dahulu berbanding selain daripada baginda, seperti difahami dalam hadis-hadis yang tadi telah dituliskan. Oleh demikian, terdapat juga jalur riwayat daripada Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Al-Hasan radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda pada firman Allah Ta'ala, wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada para nabi. Surah Al-Ahzab ayat 7. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhirihim fil ba'th, saya paling awal diciptakan, iaitu roh baginda sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi, tetapi saya merupakan nabi yang terakhir diutuskan. Yang bawa maksud bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam paling awal diciptakan sebelum para nabi yang lain. Hadis riwayat Abu Hatim dan selainnya. Baik, kita berpisah bagi laluan azab, kita sambung sikit bagi yang lain tak benar sikit. Falyatafadhal mu'azzin. Khair, tabarakallah, kita sambung sikit ya tuan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan daripada Qatadah radhiyallahu anhu secara mursal dengan lafaz baginda sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalan nas fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th, yakni saya merupakan manusia, yakni nabi pertama diciptakan, akan tetapi nabi yang terakhir diutuskan. Berkata Al-Munawi di dalam kitab Syarah Jami' As-Saghir, Allah SWT telah menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebuah hakikat yang membatasi akal fikiran kita daripada mengetahui hakikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan ketetapan kenabian ketika itu. Kemudian ketika sampainya waktu, dizahirkan nama yang disimpan sebelumnya sehingga terzahir keseluruhan diri baginda sallallahu alaihi wasallam pada jasad dan rohnya. Sebab itu dalam kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, siapakah nama Nabi kita yang disebut? Ahmad. Itu nama rohnya Nabi itu, Ahmad. Ya. Bila dizahirkan Nabi ke atas alam malak ni, alam syahadat ke bumi ni, dalam Al-Quran disebut nama Nabi kita Muhammad. Sebab itu Nabi Allah Isa dia memanggil Nabi kita ni Ahmad. Dan dalam Injil disebut nama Nabi kita Ahmad, Nabi akhir zaman. Dan Ahmad Muhammad ni, kalau tuan-tuan mengaji dah, khususnya mutasawwif, bila mengaji itu para masyayikh kibar ulama menjelaskan dengan cukup terperinci adanya rahsia kalimah Ahmad dan Muhammad dalam setiap perbuatan salat kita. Tak mana ada orang tu nak kena mengaji dah. Kena mengaji. Bagi faham betul. Sebab itu kalau faham tentang hakikat Ahmad dan Muhammad tu, kita tak akan sebarangan untuk menghadap Allah Ta'ala, untuk mendatangi salat. Ini yang sebenarnya kalau kita betul-betul rincikan, yang menyebabkan banyak masalah terjadi di kalangan kehidupan manusia Muslim. Kenapa? Kerana tidak difahami hakikat salat itu, yang di dalamnya terkandung berbagai rahsia, terutama tentang haqiqatul Muhammadiyah. Contoh,
Salat ni diturunkan pada siapa tuan? Allah Ta'ala syariatkan kepada siapa? Pada saya? Pada tuan-tuan? Adakah tuan-tuan dalam ni yang naik lebih melepas 7 petanda langit? Angkat tangan tu? Ada? Ada sampai ke Al-Mustawa? Ada sampai ke Al-Hadratul Qudsiyah? Tak ada kan? Tak usah nak sampai tang tu. Langit pertama apa kita tak tahu. Tak mana pintu dia dah buka. Tahu ataupun ada app bukan main dengan kita ni. Bukan main kemas tanya. Orang tahu kata kemas. Bukan main bercakap kemas betul. Sampai nak sebut Sayyidina pun dia berkira kedekut. Dia petikai pula lagi. Pasal apa dia nak sebut Sayyidina ni? Amboi. Gamak petikai lagu tu. Bab Sayyidina ni, Nabi sendiri sebut dalam hadis sahih tadi pun saya dah bacakan. Nabi kata apa? Ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Aku adalah sayyidnya Bani Adam. Sayyid ni makna dia apa? Ketua, pemimpin. Wala faqar. Dan bukanlah untuk bermegah-megah. Nabi SAW telah sebut tentang kalimah sayyid itu pada diri baginda yang mulia dan agung. Siapa kita yang kalau nak pergi petikai, nak sebut ke tak sebut, sebut dah, bukan susah pun. Dapat pahala tambahan kerana menjaga apa? Adab. Itu dia. Malang sungguh ada setengah kita panggil Nabi ni Muhammad begitu je. Amboi. Awak Nabi tu kawan-kawan tak? Main duk panggil begitu. Dalam Quran Allah Ta'ala mengharamkan sama sekali kita memanggil Nabi Muhammad SAW tu dengan namanya Muhammad je tu. Tak boleh. Tak boleh tak? Dalam Quran Allah Jalla wa'ala bila memanggil Nabi kita, Allah panggil dengan nama gelarannya. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Berbanding dengan para Nabi yang lain, Allah Ta'ala terus panggil nama. Ya Musa, ya Nuh, ya Isa, ya Ibrahim, semua. Tapi pada Nabi kita, tengok bagaimana Allah Jalla wa'ala sendiri amat memelihara soal memperadabkan kekasihnya itu. Sehingga Allah panggil kekasihnya itu dengan apa? Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Demikian. Siapa kita ni pula nak pergi langgar semua tu? Main sebut Muhammad tu, saya tak boleh dengar tu, saya mendidih dah tengok. Tak ada adab. Ada segelintir lagu tu. Bila ada kisah tentang para Nabi pula tu, sebut tentang apa nama ni, surah Nabi-Nabi yang lain pun disebut nama, sebut nama aja. Adam, Nuh, amboi. Saya nak tanya tuan-tuan, mak ayah tuan-tuan di rumah, tuan-tuan panggil apa? Kalau ayah nama Muhammad Ali, tuan-tuan balik rumah sekejap lagi, tak kira lah kita ni muda ke tua kan, balik rumah ayah kita ketuk pintu, Assalamualaikum, 3 kali tak dan ayah jawab lagi. Masuk kali ketiga, saya nak tanya, tuan-tuan panik ke panggil Muhammad Ali buka pintu? Panik. Lepas tu jadi apa agak-agak? Roti kirai lah. Kerana flying cake tu dia terbang melekat di pukul tu. Ya kan? Kalau mak ayah kita pun dilarang kita duk panggil nama. Kenapa? Su'ul adab, biadab. Apatah lagi para anbiya. Apatah lagi sayyidul wujud, Habib Allah, penghulu sekalian alam ini. Alam yang ada 80,000 ni, ada penghulunya. Siapa penghulunya? Siapa ketuanya? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tadi siang tadi hari Jumaat kita baru dengar, tiap kali Jumaat kita diulang-ulang ayat Quran tu dibaca pada kita. Apa dia? Tapi kita faham tak maksud? Ayat itu bermula bukan main-main. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Ta'ala mengisytiharkan benda tu. Dirinya yang maha agung dan mulia terlebih dulu mendahului sekalian para makhluk. Apa yang Allah Ta'ala buat? Salluna 'alan nabi. Yusalluna fi'il mudhari' itu kan? Bukan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Maknanya apa? Daripada awal zaman sampai akhir zaman, Allahu Jalla wa A'la dan para malaikat muqarrabunnya tidak berhenti berselawat ke atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sangat agung dan mulia penghormatan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya itu. Justru itulah rahsia dia. Itulah dia punya master key dia. Kalau kita nak menggapai, kita nak mendapatkan mardatillah, kasih daripada Allah, redha daripada Allah Ta'ala, kunci dia yang tu. Apa dia kunci dia? Cintai, kasihi, ikuti Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh jiwa kita.
itu mendatangkan redha Allah kepada kita. Itu rahsia dia. Semua doa dalam tuan-tuan. Sikit lagi kita nak akhir ni. Berkata Al-Munawi dalam kitabnya Syarah An-Nasair, Allah SWT telah menjadikan baginda SAW sebuah hakikat yang membatasi akal fikiran kita daripada mengetahui hakikatnya, dan Allah SWT telah mengurniakan ketetapan kenabian ketika itu. Kemudian ketika sampainya waktu, dizahirkan nama yang disimpan sebelumnya sehingga terzahir keseluruhan diri baginda sallallahu alaihi wasallam pada jasad dan rohnya. Di dalam hadis Isra riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ja'alani fatihan wa khatiman." Allah menjadikan saya sebagai pembuka dan penutup. Itu yang kita sebut Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Fatihan wa khatiman, pembuka dan penutup. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembuka, yakni yang pertama pada ciptaan makhluk dan penutup bagi perutusan kerasulan, yakni kenabian. Oleh kerana itu, di antara nama baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Fatihul Khatim. Itu nama Nabi itu, Al-Fatihul Khatim, iaitu pembuka dan penutup. Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah ta'ala telah menyatakan perkara ini dan menjelaskannya di dalam kitab beliau At-Ta'zim wal Minnah. Al-Hafidh As-Suyuti pula menukilkan pendapat As-Subki ini di dalam kitabnya Al-Khasa'isul Kubra. Kemudian Al-Qustulani menukilkannya juga di dalam kitab beliau Al-Mawahibul Laduniyah, dan begitu juga selain kedua mereka. Itulah dia yang sempat Al-Faqih wal-Haqih Allah syarahkan sedikit malam ini, hadis yang pertama. Hadis kedua kita sambung insya-Allah kuliah akan datang. Jadi apa pengajaran penting kita dapat hadis ini? Yakni memahami hakikatul Muhammadiyah itu sebenarnya dari kewajipan atas kita. Karena apa? Karena dengannya nanti akan datang haud, kecintaan untuk berusaha ittiba' sunnah, mengikut segala sunnah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnahnya tuan-tuan yang para ulama sebut, dan barangkali saya boleh mengambil kesempatan itu di sini untuk peringatkan diri saya dan semua kita, antara yang mudah apa dia? Ni ada teh bau saya ni. Ini dipanggil apa ni tuan-tuan? Dipanggil apa ni? Kentola kah? Lepuh lu ni panggil apa? Ridha. Ridha ni tuan-tuan, para sahabat tak akan keluar rumah kalau tak pakai ni, ridha. Dan keutamaan ridha itu mengatasi keutamaan serba. Sampai tahu? Jadi lepas ni bolehlah tuan-tuan dan rahmati Allah pakat-pakat cari seorang satu ridha. Sebab tu orang Melayu, orang tua-tua kita dulu-dulu kalau kita perasan tengok, sentiasa ada kain atas bau. Tonek-tonek kita dulu kan, mesti ada atas bau. Bukan hanya kita ketika pergi mandi dah tu telak lah bukan tolak kan. Tapi dia buat kerja lain tu mesti dua ada. Tok Wan saya pun betul dia dulu. Kita pun pelik pasal apa ni? Sentiasa ada kain atas bau ni. Kan? Rupanya Tok Wan kita dah faham awal daripada kita. Depa mengaji sungguh. Depa tahu dah benda ni, kepentingan redha ni. Kenapa? Sebahagian daripada sunnah yang utama untuk kita jaga. Boleh jadi tempat nak sujud kalau pun tak ada sejadah. Banyak guna. Mana bagi yang buat ruqyah ni, rawatan-rawatan Islam ni, boleh dimanfaati ni. Nak pergi kebah jin-jin hak degil tak mau keluar kan. Tuan-tuan, kata tuan guru mulia kita yang juga guru kami, salah seorang yang menjadi ahli majlis fatwa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, beliau juga menyertai Jalsah Tariqah Sufiyah. Mungkin tuan-tuan kenal nama dia cukup besar dah. Yang ini Profesor Dr. Jahid Siddiq. Mungkin tuan-tuan kenal. Beliau antara pakar dalam ilmu tasawuf. Professorship beliau di universiti pun, di UKM pun dalam bidang ilmu tasawuf. Dan beliau juga antara yang cukup tersohor dalam rawatan Islam ni. Beliau apa-apa bahawa ni dalam taklimat khas kepada Allahumma salli ala Muhammad, kaki tangan guru-guru semua guru yang rendah dan tinggi semua adalah termasuklah guru takbir pendidikan apa kata, terutama kebanyakan kat asrama-asrama. Asrama ni kadang-kadang ada masalah.
histeria dan macam gangguan lah. Prof. Dr. Jahid mendedahkan dalam tu, tuan-tuan, antara kelemahan jin ni, benarnya kalau tuan dengar mungkin lawak, dia tak ada kena kitab ni kita habis dah, ada tutup kitab dah pun. Ni pasal nak landing ni, nak kongsi lah sikit sementara teringat, nak bagi kat tuan-tuan. Ini bukan saya habaq ni, Prof. Dr. Jahid habaq lah. Jangan tuan-tuan duk gelak pula apa ni lah. Apa beliau habaq? Rupa-rupanya dalam testing yang dibuat, riset tuan-tuan dah pakai tu, jin juga takut tu. Kita, saya mula dengar betul ke Prof? Saya mula dengar. Dia kena hak tu, bergelupung ke dia. Sungguh. Jadi tuan-tuan di rumah siapa yang tak ada riset? Tak ada, semua ada. Alhamdulillah, beres tu, senang tak kan? Selesai. Tuan-tuan kot dengar tak tengah malam kan, dan bilik ayam tiba tu bunyi macam orang basuh kain kan. Jangan tunggu dah, ambil riset, buka tu bismillah, kita teruk kan. InsyaAllah, lepas tu dia tak main dah. Tak sungguh. Lawak-lawak kata benda betul. Ini kalam Prof. Dr. Jahid Siddiq sendiri, pakar, dan beliau juga mursyid tu, tengah main-main terdekat awak, terdekat apa ni, Naqsyaband Khalidiyah, bukan calon tu. Salah satu terdapat muktabarat yang muridnya ada bukan hanya di sini mana ramai di Malaysia ni, muridnya sampai ke Indonesia ramai. Ini antara tokoh ulama fuqaha yang juga ulama sufi yang masih ada di depan kita, masih hidup. Dan antara kepakaran beliau adalah tentang soal rawatan Islam ni. Banyak yang beliau terang sebenarnya. Antara satu tadi, ini saya dapat untuk riset. Jadi malam ni tuan-tuan balik ni waktu belilah riset saja. Itu nombor satu. Nombor dua, simpan di rumah juga ni, apa nama ni, garam kasar. Kadang orang sebut ibu garam kan, garam kasar tu simpan. Garam kasar simpan, dan juga lada hitam. Biar ada sikit. Rupanya itu juga antara yang digeruni oleh jin. Rupa-rupanya tuan-tuan, jin ni dia sangat mudah sakit. Dia tak ada hebat terang mana pun. Sakit macam-macam jenis tu kena pada bopok tu. Kalau jinnya sakit jantung masuk daripada tuan-tuan, maka tuan-tuan pun jadi sakit jantung ke? Bukan lawak ni, sungguh. Bukan lawak. Betul, saya tak tahu terberang tuan-tuan. Pernah saya drive ke meja ni, nak berkongsi ilmu supaya tuan-tuan faham hakikat ni. Jadi penyakit dengan jin dia ada kaitan. Ada kaitan. Tapi tak ada saya nak syarah panjang, syarah besar lagi. Tuan-tuan jumpa subuh. Ni saya bagi teaser aja. Siapa tak main kuliah akan datang rugi lah. Pasal ada continuation, sambungan tentang bab ni. InsyaAllah saya kongsikan. Jadi bila kita faham tentang ni, tak perlulah kita duk rasa takut ke risau dengan jin depan. Mereka tu sebenarnya cukup inferior. Yang superiornya kita khalifatullah fil ard, bukan mereka. Jadi janganlah tuan-tuan orang tahu kata jangan buat gatai nak pergi bersahabat dengan jin tu sah. Ada duk tanya lagu tu, ustaz, kita duk cara-cara banyak-banyak, tiba-tiba ingatkan nak tanya apa kan? Buat saya bilang, ustaz, boleh tak saya nak bersahabat dengan jin? Pula ada. Dalam banyak benda tu dah Nabi tanya. Ada lagi dahsyat benda tu, dia kata, ustaz, tolong bagi tips apa dia ni? Saya rasa nak menikah dengan jin. La ilaha illallah. Manusia punya duk banyak, ada 7 bilion. Hanya kalau nak menikah jin ni buatnya. Astagfirullah. Tuan-tuan, jin ni, kalau tuan-tuan nak tahu hakikat sebenar, rupa jin yang hakiki, kita tak akan boleh tengok dah rupa sebenar. Yang kadang-kadang ternampak tu, rupa yang mereka ni transform aja. Dia beralih berubah. Jin ni bila dia berubah bentuk ni, dia berubah dalam bentuk haiwan, ular ke, harimau ke, manusia ke, dia berubah ke rupa tu, ketika itu jin ni akan berada dalam keadaan yang sangat lemah. Begitu juga kalau dia pergi masuk dalam badan orang, isteri apa tu kan, bila dia buat begitu, dia ganggu manusia, dia tu jin tu masa tu duduk dalam keadaan sangat lemah. Itu tuan kena tahu tu kan. Senang nak urus rupa tu kan. Jadi bentuk sebenar dia ni, dia rupa-rupanya tak tinggi mana. Tinggi dia lebih kurang 2 kaki je tuan. Mata dia lagu mana? Mata kita Allah Ta'ala belah ni kan, buka lagu tu kan. Ya? Ada ke mata tuan-tuan tak buka lagu ni? Ada. Jin Allah Ta'ala belah 2 mata dia buka lagu tu. Kita buka lagu ni kan, mata lagu ni kan. Dia lagu ni. Dia belah 2 gitu. Begitu juga mulut dia. Jin, ni rupa asal dia. Mulut dia, kita Allah Ta'ala belah lagu ni, jadi mulut tu buka lagu tu. Jin mulut dia tak buka lagu tu. Bentuk asal dia, mulut dia buka lagu tu. Gitu. Dia belah straight. Elok ke tak elok? Comel ke tak?
Siapa nak tengok angkat tangan? Ada yang kemas-kemas dia minta, bila kita bagi baru nampak tangan dia demam sebulan, dah kita pula susah. Dia tak mai lah tolong ubat lah. Hang duk minta nak jumpa sangat. Betul kalau duk cari kita suruh bagi ubat. Jangan duk buat kata lah kan. Jadi tak usah duk kalau nak pergi tengok dia. Banyak lagi manusia comel-comel untuk pergi tengok. Dia tak usah duk bersahabat, tak usah kalau dengan puak-puak tu. Kerana kita inilah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai Khalifatul Ardh. Khalifah Allah Ta'ala di muka. Maka laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan untuk melaksanakan tugas itulah, maka wajibnya kita mengenali Haqiqatul Muhammadiyah. Boleh tak? Baik. Adakah apa-apa nak tanya sebelum saya landing ke bawah? Tak ada nak? Tak ada nak? Masa mencemburu. Jadi tak apa, insyaAllah ada speak next kuliah lah kalau ada apa-apa. Baik, sekadar itu dulu. Yang Al-Fatihah wa Hafidhullah mampu untuk sampaikan. Semoga ada kebaikan dan manfaat untuk semua. Sekiranya ada sebarang kekurangan, kesalahan, ada kelemahan diri saya sendiri, dan segala-galanya tentunya daripada Allah Ta'ala, khusus segala kesempurnaan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.